Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Pada video kali ini saya nak tunjukkan satu pokok dinamakan pokok Tomatococcus danieli atau pokok tomato. Kerana susah nak sebut, orang panggil tomato plant lah. Pokok ni juga dikenali sebagai pokok sweet prayer plant. Dan ramai keliru antara pokok ini dan juga pokok Calathea luteia yang saya pernah buat video sebelum ini. Jadi teruskan dengan Pokok Hijau Channel. Video ini saya akan tunjukkan bezanya dan cara menjaga pokok ini. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Baik, ini adalah pokok tomato plant yang saya maklumkan tadi. Dan kalau kita lihat ya, dua dahan yang saya pegang itu, dua daun itu adalah daun Calathea luteia yang besar dan juga saiz kecil. Kalau kita tengok, banyak bezanya dengan pokok tomato plant ini. Kalau kita lihat, sekali imbas kita boleh lihat, kita boleh cakap pokok ni sangat berbeza. Batangnya lebih besar kalau Calathea luteia berbanding pokok tomato, dan juga daunnya sangat-sangat berbeza. Dan kalau kita lihat pokok tomato ini, di bawahnya pun sangat berbeza ya. Saya tunjukkan dari dekat perbezaan tomato plant dan juga Calathea. Ni pokok Calathea yang besar, daun yang besar, sangat besar, dan di bawahnya kalau kita lihat sebelah bawah dia berwarna putih dan dia berdebu. Berbanding pokok Calathea, pokok tomato plant ni dia sangat berbeza. Kalau saya potong satu, saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Nampak uratnya seperti seakan sama, berwarna hijau, tetapi bila kita tengok di bawah, pokok tomato tidak berdebu begitu. Dia tidak berbedak. Pokok Calathea luteia kalau kita pegang dia licin, seperti ada bedak dan lain. Okey, dari segi batangnya, pokok tomato tu kecil berbanding pokok Calathea luteia. Kalau Calathea luteia kecil pun, dia punya batang dah besar. Dan uratnya berbeza lah. Uratnya kita boleh nampak dengan jelas berbanding dengan pokok tomato plant. Jadi saya harap dengan perbandingan ini, tuan-tuan dan perempuan nampak beza dan jangan tersilap beli. Nak beli Calathea, terbeli pokok tomato. Kalau kita lihat di bawah pokok tomato ni berbanding pokok Calathea, kalau tuan-tuan perempuan tak faham, tak perasan, boleh tengok pokok Calathea yang saya pernah buat sebelum ni. Di bawahnya berbeza. Pokok tomato ni halus, ubinya halus dan dia dalam bentuk begini. Pokok Calathea luteia daripada satu pokok tu dia bercabang-cabang. Sedangkan pokok tomato ni dia macam berserakan, daripada ubinya menjadi satu dahan. Pokok Calathea luteia daripada satu ubi dia jadi beberapa cabang. Okey, dari segi penjagaan pokok tomato plant ini, Tomatococcus danieli ini, dia agak sukar. Saya tak sarankan tuan-tuan dan perempuan beli dan jadikan pokok ini sebagai pokok pagar. Memang pokok ini boleh tinggi antara 3 ke 4 kaki, tapi pada saya tidak berbaloi untuk dijadikan pokok pagar kerana maintenance-nya sangat renyah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok ya, yang batang-batang saya cabutkan ini, yang dah berwarna kuning ini adalah pokok-pokok yang setelah saya trim bulan lepas. Cara trimnya berbeza dengan Calathea. Oleh kerana batangnya halus dan banyak, kita tak boleh nak trace dia sampai ke bawah. Bila kita lihat ada daun yang dah kuning di atas, kita tak boleh potong sampai ke bawah kerana dia terlalu berserak, dan saya kena potong daun yang kuning di atas. Next month kita baru cabut dahan-dahan dia punya batang yang dah kuning tu untuk kita buang seperti dalam video ini. Jadi penjagaannya sangat renyah, tak seperti pokok Calathea. Kalau daun rendah begini dah jatuh, kita boleh tarik terus, senang. Ataupun pokok tomato plant yang rendah anak-anak dia tu, kalau rosak kita boleh terus potong begini. Tetapi jika pokoknya dahannya tinggi, kita kena potong dulu di atas. Next month ataupun 2-3 minggu selepas tu baru kita boleh potong, cabut dengan menarik ataupun potong. Okey, kalau kita tengok di atas di bawah kita tak nampak, di atas. Untuk kita trim pokok ini, kita pilih daun yang ada kuning sedikit atau sebanyak, bergantung pada tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan jenis cerewet, fasi, walaupun sedikit kuning seperti daun-daun di depan ni, tuan-tuan dan perempuan akan potong lah. Tetapi lihat juga keadaan. Kalau terlalu banyak yang kuning begini, kita jangan potong semua, nanti botak pokok tak cantik.
Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok ya, saya trim di atas sahaja. Kita cari daun yang dah rosak, yang ada kering di hujung-hujungnya, dan kita potong pakai gunting ni. Dan kalau tuan-tuan dan puan tengok, tak seperti pokok Calathea lutea, penjagaan dia ni saya perlu potong pada bulan ini. Pada kali ini saya potong di atas. Next month saya akan cabut dia punya batang atau dia punya dahan yang dah nampak kuning. Jadi kerja dua kali ya kalau untuk pokok tomato plant ni, dan sangat renyah. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, dia nampak rapat tetapi agak sukar untuk dijaga. Dia, kalau kita tengok, kalau orang tak biasa, mungkin itulah yang menyebabkan tuan-tuan dan puan nak confuse antara pokok tomato ni dengan pokok Calathea lutea yang saya pernah buat video sebelum-sebelum ini. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, saya tak dapat nak trace sampai ke bawah. Okey, kita siap satu part dan kita tengok Okey, kalau nampak kuning begini, kita akan pegang dia dan kita akan potong terus. Potonglah sebawah yang boleh. Next month atau 2-3 minggu selepas itu baru kita akan cabut dia punya dahan sampai ke bawah. Untuk kalau tuan-tuan dan puan cerewet nak trace sampai ke bawah, boleh buat juga. Tetapi saya rasa ambil masa yang terlalu lama dan tak berbaloi. Jadi ini yang menyebabkan saya tak galakkan tuan-tuan dan puan tanam pokok ini di atas tanah sebagai pokok pagar privasi. Tetapi jika tuan-tuan dan puan nak tanam dalam pasu kecil, bolehlah. Jika tuan-tuan dan puan tak ada halaman yang besar, pokok ni kalau dalam pasu saya rasa agak sesuai. Tetapi tanam di dalam pasu pun tuan-tuan dan puan, kalau untuk maintenance-nya bukan senang lah. Lagi lebat pokok ni, lagi sukar untuk dia diselenggara untuk maintenance dia. Dia lagi renyah. Pokok yang batangnya halus begini dan banyak akan mengambil masa yang lebih lama. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam video sebelum ni, di kediaman yang saya selenggara sebelum ini, saya tanam pokok Calathea, Heliconia dan sebagainya. Pokok yang mudah ditanam, mudah dijaga dan lasak. Okay, kalau tuan-tuan dan puan tengok ni, banyak daun yang kuning di hujung. Yang ini semua kita akan potong. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, saya potong terus di atas. Saya akan takkan trace sampai ke bawah. Kerana kalau tuan-tuan dan puan nak trace ke bawah, kemungkinan besar tuan-tuan dan puan akan terpotong daun yang elok. Sebab dia akan confuse. Dia macam maze. Dia macam teka-teki pula. Kita nak tarik dia, cari sampai ke bawah, mana dia punya dahan. Jadi di situ biasanya akan buat silap lah. Tuan-tuan akan terpotong dahan yang daunnya masih hijau. Jadi untuk penjagaan, maintenance, cari saja dari atas, buat dari atas, baru handle yang bawah. Sama macam pokok Heliconia jugalah. Kalau tuan-tuan dan puan pernah tengok video Heliconia yang saya pernah buat sebelum ini, maintain atas dulu, baru tengok bawah. Tetapi untuk pokok tomato ni, saya maintain di atas. Untuk maintain di bawah, saya akan maintain next month, bila dahan dia dah bertukar kepada warna kuning. Okay, ini contoh daun-daun yang dah rosak dan perlu kita potong. Kenapa kita perlu potong? Daun yang rosak ni kalau kita tak potong, dia akan tarik nutrien daripada pokok ni, dan pokok-pokok baru yang baru nak tumbuh, daun-daun baru akan kekurangan nutrisi lah. Kerana yang daun yang rosak ni akan mengambil lebih banyak nutrisi untuk dia kekal sihat. Kerana dia dah rosak. Banyak kalau kita tengok. Ini boleh kata dalam 2 ke 3 meter saja. Bayangkan kalau lebih daripada itu. Lebih sukar untuk dijaga. Tetapi jika tuan-tuan dan perempuan masih berhajat nak tanam pokok tomato ni sebagai pokok pagar privasi di taman tropical atau tropical garden di halaman tuan-tuan dan perempuan, salah satu tips untuk menjaga dan maintenance-nya adalah yang seperti saya maklumkan tadi, potong di atas dan selang beberapa minggu potong di bawah. Dari segi pembajaan pokok tomato ini seperti pokok Calathea, Heliconia dan sebagainya, kerana ia pokok berdaun hijau. Baja yang terbaik untuk kita baja dia adalah baja 15, 15, 15, baja 16, 16, 16, baja organik tinja ayam seperti yang saya pernah buat video sebelum ini, dan juga baja folia. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok
senarai baja yang saya maklumkan sebentar tadi terlalu banyak, pilih salah satu pun sudah memadai. Tetapi baja folia hanya sebagai baja pelengkap. Kalau tuan-tuan dan puan tak faham apa yang saya maksudkan baja folia sebagai baja pelengkap, boleh lihat video-video yang saya pernah buat sebelum ini. Baja yang utama adalah baja jenis granular, baja biji. Baja tu yang kita letak dulu. Cuma baja biji ni tuan-tuan dan puan boleh pilih sama ada nak letak baja 15-15-15 atau baja 16-16-16 ataupun baja organik tinja ayam. Untuk halaman yang kecil dan halaman itu berdekatan dengan rumah jiran, baja tinja ayam ni tak berapa sesuai kerana dia berbau. Baja tinja ayam ni, kalau tuan-tuan dan puan tak pasti, baja tinja ayam ni sama seperti baja Milagro. Baja Milagro tu setahu saya dibuat daripada tinja ayam dan baunya sama. Jadi biasa baja tinja ayam ni kalau nak dibaja juga pakai baja tinja ayam boleh, tetapi bila dah letak baja tu, tanamkan, kambus dengan tanah. Bila kita gemburkan tanah, kita kambuskan. Nanti saya akan tunjuk dalam video akan datang macam mana baja tinja ayam itu kita nak apply di rumah dan kita kambus supaya bau dia kurang menyengat, bau dia tak mengganggu rumah kita dan rumah jiran-jiran. Okey, itu dari segi pembajaan. Dari segi siram, pokok ni ABC lah ya. Air, baja, cahaya. Cahaya dari segi siraman air, pokok yang dah besar seperti ini dia boleh hidup sendiri kalau kita tanam atas tanah, tak perlu disiram. Cumanya kalau musim panas, bolehlah 2-3 hari siram sekali, siram buat deep watering. Cumanya kalau musim macam sekarang, musim dah start monsun timur laut yang hujannya ada setiap minggu, tak perlu siram pun. Cumanya kalau tuan-tuan dan puan tanam pokok tomato ni di dalam pasu, siram sehari sekali, sudah memadai. Pokok ni pokok yang lasak, tetapi lasak-lasak pokok ni pun dia masih memerlukan air. Kerana elemen ABC tadilah saya kata air. Pokok nak hidup kena ada ABC ni. Air, baja dan cahaya. Dari segi cahaya pula saya nak ceritakan. Pokok ini lasak dan boleh diletakkan direct sunlight. Panas pun tak ada masalah. Redup pun boleh, tetapi jangan terlalu redup. Pokok ini pokok hijau yang memerlukan cahaya matahari untuk dia bekerja dan tumbuh dengan sihat. Jadi jika tuan-tuan nak pastikan pokok ni sihat, pastikan sentiasa elemen ABC itu dapat dipenuhi. Terutamanya pokok-pokok yang daun hijau biasanya memerlukan cahaya. Tak boleh terlalu redup, tak boleh jauh daripada kawasan yang ada sliding door, tingkap dan sebagainya. Baik, saya dah ceritakan macam mana dari segi maintenance nak potongnya, air, baja dan juga cahaya. Dan saya harap dengan perkongsian saya pada kali ini, tuan-tuan dan puan dapat manfaat. Dan selepas ini tak ada lagi lah isu tuan-tuan dan puan keliru antara pokok tomato dan juga pokok kalatia. Kalau tuan-tuan dan puan tanya pendapat saya mana satu lebih baik, saya sarankan tanam pokok kalatia. Pokoknya lebih cantik, dia lebih tinggi, lebih privacy dan mudah dijaga. Dan kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam video ni, ni dalam 2 ke 3 meter ke 4 meter. Masa yang diambil untuk maintenance dibuat agak lama dan ia sangat renyah. Dan kalau kita maintenance sekali tak siap, kita kena lagi ulang. Dan bayangkan kalau tuan-tuan dan puan punyai kawasan yang luas. Okay, ini pokok kalatia. Pastikan jangan confuse pokok tomato sebelah kanan tu dan kalatia 2 dahan yang saya pegang sebelah kiri. Perbezaannya kalau kita tak kenal memang susah nak nampak. Cumanya saya harap dengan video ini, kalau tuan-tuan dan puan tengok pokok kalatia di bawahnya dia berwarna putih. Dan seolah-olah di bawah daun kalatia luteia tu dia berdebu, berbedak berwarna putih. Jadi itu perbezaan ketara selain dia punya batang yang lebih besar dan juga saiz daun yang lebih besar. Mungkin di nursery kalau dijual pokok kalatia yang kecil, tuan-tuan dan puan nampak saiznya lebih kurang sama. Tetapi dari segi dia punya bawah daun yang berdebu begini dan juga batang yang lebih besar, di situ kita boleh kenal pasti dan dapat tahu perbezaannya. Setakat ini saja video untuk kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Selepas ini saya akan buat lagi banyak video yang bermanfaat. Terima kasih.
kerana subscribe, dan pada tuan-tuan dan puan yang belum subscribe, saya mohon untuk klik butang subscribe dan tonton semua video yang saya telah sediakan. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye.